Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. So, hari ini kita akan teruskan lagi pembelajaran dalam bab 6. Okay, dengan dalam subtopik 6.2, kita akan sentuh tentang kitar sel dan juga mitosis. Kitar sel dan mitosis. Okay, apakah itu kitar sel? Okay, kitar sel ini, dia kalau kamu ingat lagi, kamu pernah belajar pada menengah rendah dalam tingkatan 1, bab pembiakan kitar head. So, bila kitar ini dia merujuk kepada satu perbuatan ataupun satu proses yang berulang-ulang lah. Okey, kitaran yang berulang-ulang. Okey. Dan kitar sel ini dia merujuk kepada turutan kejadian yang mana dalam proses ini dia akan melibatkan DNA yang di dalam sel itu, di dalam nukleus akan mengganda. Okey. Dan di akhir proses itu, pembahagian sel itu akan menghasilkan dua sel anak. Bila dah lengkap proses tersebut, kita akan lengkaplah satu kitar sel tersebut. Okey, kitaran yang menyebabkan penggandaan DNA dan penghasilan dua sel anak. Itu kita akan sebut sebagai kitar sel lah. Okay. Dan dalam kitar sel ini, dia akan terdiri daripada dua fasa yang besar iaitu interfasa dan juga fasa M. Okay. Yang mana dalam setiap fasa ini akan dibahagikan kepada fasa-fasa yang kecil lah. Okay. Dan dalam kitar sel, interfasa ini adalah kitaran ataupun masa yang paling panjang dalam kitaran tersebut. So, dia lagi panjang daripada fasa M lah. Okay. So, dalam interfasa, kita akan ada G1, S dan juga G2. Ada 3 fasa di dalam interfasa. Okay. Ini adalah gambaran kitar sel lah. Okay. So, kalau boleh lihat, interfasa sangat panjang. Bermula daripada G1 ni, warna biru ni, sampai kepada G2 yang berwarna hijau. Boleh dikatakan dalam 80% daripada kitar sel itu adalah interfasa lah. So, apa yang berlaku dalam fasa G1 ataupun growth 1, okay, dalam fasa ini sel membesar. Okay, sel itu akan sel yang nak membahagi itu dia akan membesar lah. Okay, so komponen sel yang kamu dah belajar dalam bab 1 tu, dalam bab 2, seperti mitokondrion, okay, jalinan endoplasma, dia akan dihasilkan dalam fasa ni. Okay. Protein-protein juga akan digunakan. Protein-protein yang akan digunakan di dalam kitar sel juga akan dibina ataupun disintesis dalam peringkat ini. Okay. Dan pada peringkat ini, nukleus akan kelihatan lebih besar dan kromosom ini dalam bentuk kromatin. Dia bermaksud kromosom ni dalam bentuk berbenang lagi lah. Macam berbenang. Okay. Habis G1, kita akan masuk kepada fasa S ataupun sintetik lah. Okay. Dalam fasa ini, sintesis DNA berlaku. Okay. Di mana DNA dalam sel tersebut akan menjalani replikasi. Apa maksud replikasi? Kita replicate lah DNA tersebut daripada 1 menjadi 2. Daripada 2 jadi 4 lah. Okay. Kalau ada 46, akan jadi 92. Lebih kurang macam itulah. Okay. So, setiap kromosom dia akan mengganda. Okay. Dia akan mengganda menjadi 2 kromatid yang seiras. Yang mana kita akan kenal dia sebagai kromatid kembar lah. Okay. Yang mana dalam kedua-dua kromatid ini dia akan mengandungi salinan molekul DNA yang sama. Sebab dia replicate kan. So, bila replikasi, dia punya hasil tu mestilah sama dengan benda yang kita photostate tu lah. Okay. Yang mana akan ada satu bahagian yang melekatkan kedua-dua kromatid ini, kita namakan dia sebagai sentroma. Okay, sentroma. Okay, habis fasa S, kita akan masuk fasa G2. Dalam fasa G2 ni, sel akan terus membesar dan akan terus kekal aktif lah. Okay. Dalam fasa G2 ini, kebiasaannya sel akan mengumpul tenaga sebelum masuk dalam fasa M lah. Okay, so dalam fasa G2 ni tak akan berlaku apa-apa lah. Okay, cuma dalam fasa ni akan ada proses metabolisme yang aktif lah. Okay. So dalam fasa M akan ada dua proses iaitu mitosis dan juga cytokinesis. Dalam mitosis akan dibahagikan kepada 4 fasa lah, iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okay. Kemudian masuk cytokinesis, lengkaplah satu kitaran sel. So di akhirnya dekat cytokinesis ni akan ada 2 sel anak. Kita bermula dekat G1 ni ada 1 sel. Okay. Habis dekat cytokinesis ni kita akan hasilkan 2 sel yang serupa. Okay, 2 sel yang
serupa. Dua sel anak yang serupa dengan induk lah. Okey. Fasa G1. Ini diceritakan balik. Okey. Ini adalah apa yang berlaku dalam fasa G1 lah. Kromosom berbentuk kromatin. Itu yang penting. Dalam fasa S, okey. Dia bereplikasi. Asalnya ada A. Sekarang bila replikasi dia jadi A lah. Akan ada pasangan dia. Okey. Ini kita akan panggil dia kromatid kembar. Boleh jugalah panggil kromosom, sama je. Ini adalah kromosom. Satu ni kita panggil dia kromatid. Kalau dia satu, kita panggil dia kromatid. Kalau dia ada dua ni, kita panggil dia kromosom atau kromatid kembar. Benda yang samalah. Okay. So disebabkan dia adalah salinan ataupun replikasi, so dia mempunyai molekul DNA yang samalah. Okay. Dan bulatan tengah ni kita panggil dia sentromer. Tempat di mana kromatid ini berpaut lah. Okay. Dalam fasa G2, dia akan terus membesar, so akan ada proses metabolisme bersedia sebelum masuk dalam fasa M. Okay. So ni yang adalah contoh kromosom berbentuk kromatin. Dia berbentuk macam berbenang lah. Dalam interfasa, kromosom berbentuk kromatin. Okay. Terusnya masuk fasa M. Dalam fasa M terdiri daripada proses mitosis dan juga cytokinesis. Dalam mitosis akan ada 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okey. Mitosis ni kita boleh takrifkan sebagai proses pembahagian nukleus menjadi satu nukleus induk menjadi dua nukleus. Okey. Yang mana setiap nukleus akan ada bilangan kromosom dan kandungan genetik yang sama dengan induk. Kalau induk ada 46 kromosom, maka sel anak tu akan ada 46 juga kromosom. Okey. Kita lihat fasa yang pertama iaitu profasa. Apa yang berlaku dalam nukleus bila masuk je fasa M, profasa ni, kromatin tadi tu, kromosom yang berbentuk berbenang tu dia akan mula memendek dan menebal. Okey, dia akan mula memendek dan menebal, dia akan berbentuk macam yang kamu lihat dalam gambar ni. Berbentuk yang warna biru dan juga warna merah ni. Kita akan boleh lihat dalam mikroskop cahaya lah. Dia memendek dan menebal. Okey. So kromosom yang kita nampak tu adalah kromatid kembar tadi itulah, benda yang sama. Okey. Yang mana kedua-dua kromatid ini akan terikat di sentromer. Okey, so kita tahu nukleus ada membran dia. So membran tu akan terurai ataupun hilang. Okay, nukleus pun menghilang. So sentriol, satu struktur di dalam sel haiwan, sentriol tu dia akan bergerak ataupun berpindah ke kutub yang bertentangan. Dia akan duduk di hujung sel yang bertentangan lah. Dan akan membentuk gentian gelendong. Okay, sedikit demi sedikit. Okay, itu yang berlaku dalam profasa lah. Ini yang berlaku. So membran nukleus dah hilang. So akan ada sentriol dan gadisan ni adalah gentian gelendong. Ini adalah gambaran sel yang cantik lah. Menunjukkan beberapa fasa dalam pembahagian mitosis. Okay. So ini adalah profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Nanti kita akan tengoklah. Okay, masuk fasa yang kedua iaitu kita namakan sebagai metafasa. Okay, dalam metafasa sentriol berada di kutub sel yang bertentangan lah. Ini sentriol. Ada satu, ada dua tempat yang berlainan lah. Okay. Pergantian gelendong ni, garisan ni, dia akan menyebabkan kromosom ni berada pada satah khatulistiwa ataupun berada pada tengah-tengah sel lah. Okay. So kromosom ni dia akan tersusun dalam satu barisan. Okay. Dan fasa ini akan berakhir apabila sentromer ataupun benda yang tempat kromatid tu berpaut tadi tu membahagi. Tempat kromosom tu berpaut tu membahagi, tamatlah metafasa. Okay. Ini yang berlaku. Bila ada gentian gelendong, so kromosom ni ataupun kromatid kembar tu dia akan beratur, kita panggil beratur pada satah khatulistiwa. So dalam keadaan ni,
sekarang fasa M ni, mitosis ni berada pada peringkat metafasa. Okey. Bila sahaja sentroma tengah ni membahagi, dia akan bahagikan dua. So metafasa ni pun berakhir, kita akan masuk kepada anafasa. Nampak anafasa. Bila membahagi, dia dah tak jadi kromatik berkembar lah, dia akan jadi satu kromatik sahaja. Okay, bila sentroma membahagi, kromatik kembar pun berpisah. Okay, dah tak jadi kembar lah. Okay. Macam mana dia boleh bergerak ke kutub yang berlawanan? Gentian gelendung tu dia akan memendek dan mengecut. Seolah-olah gentian gelendung ni lah yang akan menarik kromatik tersebut bergerak ke kutub yang berlainan. Okay. So anafasa ni akan berakhir apabila kesemua kromatik ini sampai kepada hujung ataupun kutub sel tadi tu. So gentian gelendung pun akan hilang lah. Okay, bila dia mula tertarik, perasan belakang ni gentian gelendung dah tak ada. So gentian gelendung ni dia akan mengecut dan dia akan menarik sentroma beserta dengan kromatik kembar yang telah terpisah tadi itulah kepada kutub yang berlainan. Masuk kepada fasa yang terakhir iaitu telofasa. Okay, bila sampai je, kita dah tak panggil kromatik lah, kita akan panggil dia kromosom anak. Okay, mula-mula kita start dengan kromatik kembar ataupun kromosom. Metafasa dia beratur, kemudian dia terpisah. Kromatik itu kita akan kenali sebagai kromosom anak. Okay. So setiap hujung ni kalau boleh bayangkan, dah satu ke kiri, satu ke kanan. So setiap kutub sel ini dia akan mempunyai satu set kromosom anak yang lengkap dan juga seiras antara satu sama lain. Sebab dia membahagi daripada set kromosom yang samalah. Okay. Kemudian setelah sampai dekat hujung ni, kromosom ni dia akan membentuk kromatin kembali. Tadi kan mula-mula masa profasa dia menebal. Pada telofasa ni dia akan terurai kembali kepada kromatin yang berbentuk benang tu. So nukleolus yang hilang pada profasa akan terbentuk semula. Gentian gelendung akan menghilang dan juga membran nukleus baru akan terbentuk lah. Yang hilang semua masa profasa akan ada balik pada telofasa. Okay. Kemudian habisnya telofasa ini kita akan pergi kepada proses cytokinesis. Ini yang berlaku. Okay. Ada balik membran nukleus, nukleolus. Okay. Kemudian dia akan menjadi kromatin kembali. Okay. Kemudian habisnya proses telofasa ini kita akan pergi kepada cytokinesis. Okey, dalam cytokinesis ni dia ada beza di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okey, di mana sel tumbuhan ni dia tak ada sentriol. Okey, kalau kita belajar dalam bab 2 pun kita tahulah sentriol hanya ada dalam sel haiwan. Okey. Tetapi dalam mitosis sel tumbuhan juga boleh membentuk gentian gelendung lah tanpa sentriol. Itu kelebihan sel tumbuhan lah. Cytokinesis ataupun proses mengasingkan dua sel ni berbeza di antara sel haiwan dan juga sel tumbuhan. Okay, cytokinesis adalah pembahagian cytoplasma. Lepas nukleus dah membahagi, kita kena bahagikan cytoplasmanya. Okay. So, dalam sel haiwan, cytokinesis berlaku bila membran plasma di tengah ni, masa di akhir telofasa tu, membran yang di tengah ni dia akan mencerut dan mengecut lah. Okay, macam seolah-olah dicubit kat tengah-tengah ni. Pencerutan sel berlaku. Okay. So, pencerutan sel tu akan membentuk microfilament lah. Okay, microfilament itu akan mencerut sehingga sel haiwan tersebut terputus menjadi dua sel anak. Okay. So, pencerutan sel berlaku menyebabkan ada microfilament. Microfilament tersebut akan terus mencerut sehingga sel tersebut terputus menjadi dua sel anak. Okay. Dalam tumbuhan, macam mana dia nak membahagikan proses sebelum tu sama, profasa, metafasa semua sama. Tapi sampai kepada cytokinesis, dia lain sikit. Dia tak ada pencerutan seperti sel haiwan. Dia akan membentuk vesicle. Kita sebut sebagai vesicle lah. Okay, yang putus-putus ni adalah vesicle. Okay. So dia ada di antara dua nukleus tersebut. Yang mana dia akan membentuk plug cell lah. Vesicle tu akan membentuk plug cell. Yang mana di sekeliling plug cell ni akan ada membran plasma yang baru. Okay, membran plasma yang baru tapi dia masih lagi belum rapat lah atas dan bawah. Dia
Just membahagi tengah sahaja. Kemudian plug cell ni dia akan berkembang sehinggalah dia bercantum dengan membran plasma yang sedia ada. Okay. Kemudian di akhirnya, pada akhir cytokinesis sel tumbuhan, akan ada gentian selulosa yang dihasilkan oleh tumbuhan tersebut untuk menguatkan baliklah dinding sel yang baru tersebut. Akan ada lapisan dinding sel dan sebagainya lah. Okay. Dan dua sel anak terbentuk di mana kedua-duanya adalah seiras dan memiliki kromosom yang sama. Okay. So sebenarnya mitosis dalam tumbuhan dan sel tumbuhan dan juga sel haiwan adalah sama. Yang berbeza hanyalah pada proses cytokinesis lah. Di mana dalam sel tumbuhan tidak akan ada pencerutan. Tetapi dalam sel haiwan akan ada pencerutan lah. Okay. So setiap sel anak akan ada dalam keadaan diploid ataupun kromosom 2N lah. Kenapa perlunya mitosis? Kenapa kena ada mitosis dalam organisma hidup? Sebagai contoh cicak lah kan. Siapa pernah nampak ekor cicak terputus dan sebagainya? Macam mana cicak tu gantikan balik ekor dia melalui proses mitosis. Okay. Sebagai contoh organisma hydra. Kan? Bagaimana hydra boleh terbentuk kembali ataupun membentuk individu baru adalah melalui proses mitosis lah, pembentukan tunas. Dan sebarang kecederaan pada badan kita, kan? Luka, kan? Tulang patah dan sebagainya, memerlukan proses mitosis untuk kita menggantikan sel-sel yang mati ataupun sel-sel yang rosak lah. Okay. Dan juga dalam teknik pengkulturan, ada teknik mitosis yang digunakan apabila kita ambil sel yang dikehendaki dan kita akan kita kata bela lah ataupun kita kulturkan dia dalam makmal untuk dia hidup sampailah menjadi benda yang kita nak lah. Sebagai contoh daging. Kita ambil satu sel dan kita akan biarkan dia menjadi daging lah. Okay. Pun boleh. Mitosis juga boleh merawat pelbagai penyakit lah. Okay. Dan juga dalam bidang pertanian, teknik pengkulturan pun sama digunakan. Kita ambil bahagian tumbuhan yang kita nak, contohnya bahagian pucuk sahaja, kita letak dalam makmal, kita kawal suhu nutrien dan sebagainya, kita akan boleh biarkan pokok dengan lebih cepat tanpa memerlukan kawasan yang besar lah. Okay, ataupun tanpa melalui proses persenyawaan. Okay. Itu adalah keperluan mitosis dalam kehidupan lah. Tamat subtopik 6.2. So dalam subtopik ini cikgu hanya menerangkan tentang kitar sel, di mana dalam kitar sel itu akan ada interfasa dan juga fasa M. Dalam interfasa kita akan ada 3 fasa yang kecil, G1, S dan G2. Manakala dalam fasa M kita ada mitosis dan juga cytokinesis. Okay. Dalam mitosis kita akan ada 4 fasa iaitu profasa, metafasa, anafasa dan juga telofasa. Okay, dan cytokinesis adalah proses terakhir untuk memisahkan sel tadi kepada 2 sel anak yang seiras lah. Daripada satu sel induk kepada 2 sel anak yang seiras. Okay. So cikgu stop kat sini dulu. InsyaAllah next kita akan bercerita tentang satu lagi jenis pembahagian sel iaitu meiosis. Okay. So cikgu harap semua faham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.